Pertamanya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami. Beliau telah memberikan bantuan dan sokongan yang sepenuhnya kepada kami tentang projek modul TITAS. Tanpa bantuan pensyarah kami, projek kami tidak akan menjalan dengan lancar. Selain itu, sokongan dari Taylor's University amat dihargai. Kami sangat menghargai sumber-sumber yang disediakan oleh Taylor's University yang menyumbang kepada kejayaan kami dalam projek ini. Selain itu, usaha daripada ahli-ahli kumpulan amat dihargai. Mereka telah menyumbang masa usaha dan idea-idea kreatif yang membawa kepada kejayaan projek ini. Kami juga ingin menghargai ibu bapa kami atas sokongan dan bimbingan mereka. Akhirnya, kami berasa gembira dan bangga atas melibatkan diri dalam projek TITAS. Ini kerana dapat mengetahui dengan lebih banyak dan memberikan kami penambahan ilmu pengetahuan tentang bidang ini. Nama saya Gunturmo yang sedang belajar program Bachelor of Business. Malaysia adalah negara yang mempunyai berbagai jenis kaum. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, dan lain-lain. Setiap bangsa mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tajuk yang kami telah memilih ialah seni tarian tradisional masyarakat Cina. Seni tarian adalah sejenis bentuk persembahan daripada urutan penjurakan. Setiap kaum mempunyai seni tarian yang tersendirian. Seni tarian tradisi masyarakat Cina juga mempunyai berbagai jenisnya, seperti tarian singa, tarian tradisi naga, tarian kipas Cina, tarian pedang, dan lain-lain. Setiap tarian juga mempunyai keistimewaannya masing-masing. Topik yang kami pilih selepas perbincangan dengan ahli-ahli kumpulan ialah tarian singa. Mengapakah kami memilih tarian singa? Sebab tradisi Cina ialah salah satu bangsa yang dihormati oleh semua orang di negara kita. Tarian singa biasanya dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina. Ia juga memerlukan berbagai jenis alat muzik seperti jendang, simbol, dan lain-lain. Tarian akan bermula jika alat musiknya dimainkan. Tarian ini biasanya menarik ramai penonton untuk menikmatinya. Nama saya Kelvin. Saya akan berceritakan objektif kajian kita. Objektif kajian ini ialah dapat berkongsi budaya Cina kepada semua orang di dunia. Kami juga ingin berkongsi kewujudan tarian singa pada Tahun Baru Cina dan ingin berkongsi terperinci tarian singa. Dari sejahteranya ke festival yang meraihkan tarian singa ini. Bukan itu saja, kami ingin berkongsi berbagai jenis budaya tarian tradisional Cina kepada generasi pada masa hadapan. Oleh itu, kami berharap mereka akan mengetahui dan memahami lebih banyak tentang budaya Cina ini. Pada zaman ini, kemajuan teknologi sangat pantas dan kami berharap generasi masa hadapan boleh belajar tentang budaya Cina dan bangsa lain. Akhirnya, kami ingin berkongsi rasa hormat dan kasih sayang untuk setiap budaya supaya kita boleh bangganya mengatakan kami adalah satu Malaysia, satu keluarga. Terima kasih. Nama saya Chandrakani. Sekarang saya hendak menerangkan tentang sejarah tarian singa. Tarian singa dipercayai diasaskan dari China Han Dynasty apabila binatangnya singa telah dihadiahkan kepada Maharaja sebagai token atau hadiah. Oleh itu, tradisi tarian singa telah dikekalkan sejak masa itu. Kostum singa ini dimainkan oleh dua orang penari iaitu seorang memain peranan di bahagian hadapan dengan menggerakkan kepala singa tersebut manakala pasangan yang lain memainkan di bahagian belakang singa tersebut. Sejarah tarian singa ini dianggap sebagai pelindung dalam orang Asia terutama bagi kaum orang Cina. Tarian singa ini menjadi ibadat di negara China, Malaysia, Jepun, Korea, dan lain-lain. Oleh itu, setiap negara juga mempunyai corak atau bentuk yang perbezaan dan tarian yang berlainan apabila persembahan tersebut. Namun begitu, tarian ini lebih berkekal bagi orang Cina kerana sejarah tarian ini bermula sejak lebih 1000 tahun yang lalu. Terdapat dua jenis tarian singa yang amat menarik perhatian orang Cina iaitu tarian singa selatan dan tarian singa utara. Nama saya Lim Long. Saya akan menerangkan tentang perbezaan antara tarian singa selatan dan utara. Tarian singa selatan lebih membawa lambang yang mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dengan alam sekitar. Tarian ini selalu dipersembahkan sebagai istiadat ataupun upacara untuk membuang semangat jahat dan upacara meminta tuah. Tarian singa selatan menggunakan berbagai warna seperti merah, hitam, putih, kuning, dan lain-lain.
Kepala kostum mempunyai mata yang lebih besar daripada kostum singa utara dan mempunyai sisik serta sepadang tanduk di hadapan kepalanya. Taran singa utara. Taran singa utara adalah berasal dari bahagian utara China yang menggunakan taran ini sebagai hiburan diraja pada masa kini. Taran singa utara bertujuan sebagai hiburan sahaja kepada warga negaranya pada Tahun Baru Cina. Taran singa utara mempunyai perbezaannya dengan taran singa selatan. Antaranya ialah mereka menggunakan untuk menghurai singa yang benar. Oleh itu, pergerakan taran singa utara adalah lebih fleksibel seperti seekor singa yang benar. Kostum singa tersebut kebanyakan menggunakan warna merah, jingga dan kuning dan selalunya akan menggunakan kepala singa yang berwarna emas. Bagi kostum singa betina, kadang-kala akan menggunakan kostum berwarna hijau. Taran singa utara tidak mempunyai sisik, iaitu mempunyai lebih banyak bulu dan mata yang lebih kecil berbanding dengan taran singa selatan. Taran singa utara ini mempunyai lebih banyak pergerakan akrobatik. Festival Tarian Singa dan Tarian Naga merupakan acara gemilang di Malaysia. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah menyokong sepenuhnya dan memudahkan aktiviti kebudayaan yang dianjurkan oleh semua kumpulan etnik di bandaraya. Yang kedua, perarakan Cingkek yang diadakan di negeri Johor dan Penang. Tarian Singa akan dipersembahkan untuk disaksi. Yang ketiga, Petaling Street Lunar New Year Festival. Festival ini menampilkan pelbagai aktiviti dan persembahan termasuk tarian singa. Ramai pelancong atau penduduk yang pergi akan menyaksikan persembahan tarian singa dan menikmati masanya di sana. Tarian singa yang dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina akan membawa kebahagiaan, kemakmuran, nasib baik dan lain-lain. Di Indonesia, tarian singa atau kadang-kala dinamakan tarian barongsai merupakan sebutan popular di negara mereka. Oleh itu, tarian singa akan dipersembahkan di festival atau acara-acara besar dalam kebudayaan Cina untuk membawa keberuntungan dan mengusir hantu dan roh-roh jahat. Negeri yang boleh berjumpa tarian singa di Indonesia ialah Bali dan Java. Tarian barongsai merupakan tarian tradisional Tionghoa yang dilakukan pada acara-acara besar. Festival yang pertama ialah Tahun Baru Imlek, iaitu Tahun Baru Cina di Indonesia. Tarian singa dipersembahkan untuk keberuntungan kerana diyakini bahawa singa ialah haiwan yang membawa kekuatan, kebijaksanaan dan keunggulan. Tarian singa adalah salah satu tradisi terpenting di Tahun Baru Imlek. Tarian ini dilakukan untuk membawa kemakmuran dan keberuntungan untuk tahun yang akan datang. Tarian singa juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan suasana pesta dan membawa kebahagiaan di Indonesia. Selain itu, ialah negara Jepun. Jepun mempunyai tradisi tarian singa yang dijumpai pada zaman dahulu. Tarian singa di Jepun dinamakan sebagai shishimai dalam bahasa Jepun. Tradisi ini dipercayai dibawa dari China semasa Tang Dynasty. Festival yang meraihkan tarian singa di Jepun ialah perayaan Shinto, iaitu Matsuri dalam bahasa Jepun. Perayaan ini adalah suatu seni persembahan yang dinamakan sebagai kagura. Terdapat berbagai jenis sembahan kagura, iaitu Dai Kagura dan Yamabushi Kagura. Dai Kagura terlibat dalam terutamanya akrobatik, manakala Yamabushi Kagura ialah suatu teater persembahan yang terlibat dengan Yamabushi bertapa. Suatu lagi contoh perayaan ialah Oshogatsu, iaitu perayaan Tahun Baru di Jepun. Tarian tersebut akan dipersembahkan semasa Tahun Baru sahaja untuk membawa nasib baik dan menghalangkan roh-roh jahat.
Kesimpulannya, antara semua jenis tarian yang disambut oleh kaum Cina, tarian singa ini adalah salah satu tarian yang paling susah untuk belajar. Oleh itu, kita mesti berterima kasih kepada orang yang berusaha untuk mempersembahkan tarian singa ini dalam sempurna setiap tahun. Seni tarian tradisi daripada semua kaum amat penting untuk dipelajari. Ibu bapa mesti memainkan peranannya untuk memperkenalkan berbagai jenis tradisi kepada anak-anak di negara mereka. Kerajaan juga memainkan peranan penting untuk menghidupkan tradisi ini. Kerajaan boleh mengadakan kempen tentang tradisi-tradisi lama supaya generasi yang akan datang juga boleh belajar, atau sekolah akan mengadakan lawatan ke muzium negara. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, rakyat boleh memastikan bidang tradisi ini menjadi warisan budaya pada masa hadapan.